Tamatlah huraian ringkas dua ayat ini. Dalil atas, bawah, dan dalil yang paling dekat dengan kita, kejadian kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu tak mikir, duk mikir benda lain. Tak. Allahu Akbar. Mari kita kutip 5 faedah daripada tafsir dua ayat ini. 5 faedah. Faedah yang pertama, dalam ayat yang panjang, ayat yang 5 tu, saya tak ambil lah semua. Naknya, dalam ayat ini, ayat yang 5 daripada awal sampai akhir ayat, Allah Ta'ala sebut kepada kita 3 dalil al-falakiyah yang di atas. 3 dalil falak, mana cakrawala yang peringkat atas. Apa dia atas? Langit, malam dan siang, matahari dan bulan. Dalam ayat ni tak sebut dah bintang-bintang, dia ambil hafsar. Bintang besar juga, tapi hak ni yang kita nampak, matahari, bulan ni. Sebab nak kait dengan malam dan siang. Alhamdulillah. Maknanya penciptaan makhluk yang besar ini menunjukkan kepada apa? Tengok akhir ayat, siapa yang menciptakan itu? Ala huwal aziz al-ghaffar. Al-aziz dalam terjemahan kata, dialah yang maha berkuasa, ai kamilul qudrah, yang berkuasa penuh. Aziz dengan makna yang berkuasa penuh. Walaupun Allah berkuasa penuh, kuasa mutlak, tiada siapa boleh bantah, tak siapa boleh larang, tapi Allah kembarkan dengan satu lagi nama dan sifat dia yang agung, Al-Ghaffar, azim, yang besar pengampunannya. Allahu Akbar. Bila Allah kata dia besar, dia kuat, menyebabkan kita kata takut. Kita takut, kita gerung, kita gementar. Tapi bila Allah Ta'ala buka pintu, aku ni pengampun, banyak rahmat, luahnya rahmat, maka mari balik harapan kita untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Mari semula harapan kita untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan bimbang, jangan putus harap. Itu gaya Al-Quran. Dia sentap, kemudian dibuka ruang untuk kita bertaubat. Allahu Akbar. Itu poin satu. Poin yang kedua dalam faedah yang pertama ni, bila Allah Ta'ala gambarkan, sifatkan dia Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, munasabatun li zikril ajal. Tengok, sebelum Al-Ghaffar, Allah kata apa? Kullu yajri li ajalin musamma. Matahari dengan bulan berjalan sehingga sampai tempoh yang terakhir. Kita manusia ni juga atas dunia berjalan sana sini sehingga sampai tempoh yang terakhir. Bila? Mati. Bermakna, tuan-tuan kena ingat, bila mati di sana ada kebangkitan semula. Bila tamat tempoh, mati, binasa. Setelah binasa akan hidup balik. Maka ayat ini Allah kata, mu hidup balik, mu jangan takut. Mu mati, mu jangan takut. Aku bersifat dengan Ghaffar, pengampun. Jadi kalau nak ampun, sekarang ni lah. Sekarang lah ni, kita atas dunia ni, kita cari keampunan Allah Azza wa Jalla. Keampunan Allah Azza wa Jalla. Semalam ada sahabat kita mari, dia nak mencadangkan tanah kubur, dia nak buat nama apa? Oh, dia kata ni, ada orang cadang Jannatul Adnin. Kata bukan jannah, itu kubur, itu barzakh. Barzakh ni alam pisah di antara dunia dengan akhirat. Macam orang Arab, ada orang yang dia ke Arab, dia panggil Jannatul Baqi'. Jannah tu boleh lah nama taman, tapi tak sesuai lah. Jannat ni, dia ni raudah ni sudah banyak dah di sana. Jadi kita pun cadanglah nama lain yang kita rasa bila kita pergi kubur, sebut nama kubur ni, kita rasa takut, rasa nak buat persiapan. Kalau aku mati, bagaimana perjalanan seorang diri? Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu dipanggil munasabah. Setiap ayat tu ada munasabah. Setiap nama yang kita namakan biar ada munasabah. Jadi dalam ayat ini Allah kata Al-Ghaffar,
Setelah dia tunjuk kuasa dia, tapi sifat dia Ghafar, mengampunkan dosa. Boleh je kalau kamu bersalah, kamu boleh minta maaf. Itu nombor satu. Yang kedua, faedah yang kedua, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah Ta'ala kata, aku ciptakan langit itu dengan benar. Ulama tadabbur kata apa? Mengisbatkan bahawa langit dengan bumi ini Allah cipta. Untuk nak menolak kepahaman karut puak-puak falsafah dan puak-puak tabi'i ni, dia panggil tabi'i ni, dunia ni begitu ya jadi tanpa pencipta. Dia kata, berkata qidamil alam ta'azali, alam ni ada dah, alam ni lah, kita kata tidak, alam ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Khalaqas samawati ay aujadaha ba'dal adami. Allah ciptakan setelah dia tak ada. Jangan kata ahli falsafah ke ahli benda yang mengatakan dunia ni jadi gitu ya, tak ada. Dia panggil tabi'i ke tabi'at. Tabi'i maknanya benda tu jadi gitu. Malam memang dia tukar siang lah. Kita kata ada Tuhan yang mengatur, yang menyusun. Dan tengok, yukawwirul laila 'alan nahar. Melengkari siang lengkar malam, malam lengkar siang. Dalam kitab ni kata fihi isbatu qurawiyatil ardi. Ayat ini juga menunjukkan kepada bumi itu bulat. Wa ma'lum anna al-laila wa nahar yata'aqabani 'alal ardi. Malam dengan siang ni bergilir atas bumi ni. Sekarang ni giliran siang. Nanti petang nanti siang tak ada, malam pula mari. Fa iza kana sayruhuma takwiran dalla ala anna al-arda kurawiyah. Oleh kan dia kata melingkari, kalau lengkar tu mana bulat. Kalau lepel orang tak panggil lengkar, orang panggil tudung. Sedap juga perbahasan ni. Ana tengok satu video yang dibuat oleh seorang pemuda. Dia kata, ada orang komen, dia kata kalaulah bumi ni bulat, waktu kita solat, kita duduk Malaysia, Mekah duduk sini, tak jumpalah kita punya kiblat. Nah, kita duduk sini, matahari duduk sini. Jadi kita hadap ke matahari. Teori. Dia punya teori. Kita kata menarik juga ni perbahasan. Alhamdulillah lah ahli-ahli falak kita telah pun buat kajian daripada zaman dulu lagi. Teori-teori tak payah sangatlah. Yang saya kalau nak berteori sangat, cari orang suruh hadap kiblat tu solat tu. Habiskan masa untuk itu. Daripada habis masa duk tanya bola ke lepel, tak ada faedah banyak. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Pertukaran malam dengan siang itu nak menyatakan isbatu kamalu qudratillah, sempurnanya kuasa Allah Ta'ala boleh tukar malam dengan siang, bersilih berganti ke atas bumi ini, silih berganti sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 71, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Bagaimana kamu rasa kalau Tuhan buat malam senterus, tak ada siang, ataupun Tuhan buat siang tanpa malam? Tak sedap. Bila ada malam dengan siang baru kita rasa seronok. Panas, mari sejuk. Sejuk, mari panas pula. Boleh pergi kerja. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ini ilmu tadabbur. Allah nak suruh kita berfikir, jangan baca sajalah, lalu saja tak boleh. Sebab itulah kita baca sekali-sekala buku Miftah, kunci tadabbur Quran tu. Bagaimana kita nak faham Al-Quran? Bagaimana kita nak dapat faedah daripada Al-Quran? Ini cara dia. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha. Allah Ta'ala ciptakan kamu daripada diri yang satu, thumma tu kemudian.
dijadikan isteri daripadanya. Jadi timbul lagi perbahasan kenapa dia kata summa ni, dia ikut tertib. Summa ja'a fulan summa, datang orang ni kemudian mari orang tu. Kalau bersentak dia panggil waw. Jadi sedangkan dia kata ma'a anna khalqa Hawa min Adam, penciptaan Hawa daripada tu Adam sebelum daripada anak cucu. Kenapa dia guna sama? Ini perbahasan lughawi sikit. Jadi kata di ulama lughah, sama di sini bermakna huna litartib fil ikhbar la fil ijad. Susunan dalam bentuk cerita, bukan mengadakan. Kalau mengadakan, Adam pada Hawa, selesai dua ni barulah mari anak cucu. Thumma ja'ala minha zawjaha. Jadi itulah di antara jawapan yang paling ringkasnya dia kata, iaitu sama di sini mana fil ikhbar la fil ijad. Maknanya kita fahamlah bahawa Allah kata aku ciptakan Adam daripada diri yang satu. Ayat ini nak menolak pahaman fikrah al-mulhidah, fikrah puak-puak mulhid, puak-puak etis, puak-puak tak erti ni. Dia kata manusia ni asal manusia mari daripada monyet, kemudian dia punya tatawur berkembang pusing-pusing jadi orang. Kita yang kalau sempat jumpa dengan mendiang, apa nama main teori monyet ni, Darwin. Kalau kita jumpa dengan dia lah, Abu Anas nak kata wing, you seorang lah daripada monyetnya, kami tidak. Tapi dah dia pun tak ada, dah biarlah. Kita teori dia pun tak betul, tak perlulah kita hidup kacau dia lagi. Baik, kita pergi kepada yang terakhir sebagai penutup. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut wa anzala lakum minal an'am. Allah kata wa anzala lakum minal an'am, dan ia mengadakan. Dalam ayat ini diterjemah mengadakan. Anzala dengan makna turun. Adakah binatang ini turun dari langit? Sedap juga soalan. Dia kata dak, annal an'am lamma la ta'ishu illa bin nabat. Binatang tak boleh hidup kecuali dengan tumbuhan, rumput rampai, makanan. Tumbuh-tumbuhan pula tak boleh hidup kecuali dengan hujan. Hujan turun dari langit. Maka Allah katakan kami turunkan dia dari langit. Maknanya asal. Maknanya mungkin boleh hidup dengan air. Dia panggil tasmiyatul musabbab bismi sabab. Namakan musabbab tu dengan sebab. Satu bahasa. Ada juga pendapat yang kedua kata wa anzalna ay bermakna wa qada lakum, seperti dalam kitab ni. Dalam terjemahan ni ay aku menciptakan kamu. Wa anzalna Allah mengadakan bagi kamu. Maknanya Allah Taala ciptakan. Mana asal lagi Allah Taala letakkan di lauhil mahfuz bahawa dia akan buat hayawan untuk manusia. Kita pun bolehlah naik, boleh makan. Men, panjang lagi lah. Ada 5, 6, 7 perbahasan. Kita pun tak nak bahas panjang lah. Baik, cuma nak faham ya kenapa diguna sama. Dalam ayat ini Allah kata aku turunkan lam sama dia azwaj, 8 jenis hayawan. Bila kita tengok kepada ibarat ini dengan ibarat kejadian manusia, khalaqakum min nafsin wahidah, kita dapat memahami bahawa hayawan itu dicipta berasing. Allah cipta yang jantan untuk kemudian dia cipta yang betina. Bukan kata jantan mari daripada tulang rusuk dia tu jadi bini dia. La. Hawa saja mari daripada Adam. Ada pun lembu, unta, kambing, biri-biri berasingan. Dia kata berasingan. Annal an'am khuliqa kullun zakariha wa unsa alam firadihi. Jantan betina dia jadi masing-masing. La anna ahadam minha min sahibihi, bukan mari daripada yang bapak jadi bini. Tak ada. Ini menunjukkan bahawa kuasa Allah Azza wa Jalla kuasa yang cukup besar,
Dan dalam ayat ini Allah kata duduk dalam 3 kegelapan, maka ayat ini juga tambihun, menunjukkan bahawa ilmu Allah Ta'ala meliputi segala perkara. Dan ayat lain Tuhan kata wa ya'lamu ma fil arham, Allah Ta'ala yang tahu yang kamu duduk dalam rahim makmu tu, Allah saja yang tahu. Ultrasound cuba nak tahu, tapi lebih kepada agakkan andaian. Kita mari bulan ni cek perut, doktor kata boleh baby, laki-laki. Nah, balik berhenti tepi jalan Kedah, anakku beli warna biru, contohnya baju sesuai dengan anak laki-laki. Pergi cek bulan depan pula, saya rasa baby girl lah, baby perempuan lah ni. Beli baju pink pula. Gitulah suasana. Nak confirm tak boleh. Rasa-rasa macam kembar ni. Nak doktor scan, pek tengok kembar ni. Beli 2 helai baju pula. Pergi kali yang ketiga, tak kembar lah, kaki dia bertindak gini ke macam. Yang pentingnya rahsia Allah Ta'ala dalam perut ibu, sehinggalah kita dilahirkan, kita yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala ciptakan kita dengan tujuan yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah minta supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan hamba kami ini hamba-hambamu yang saleh, laki-laki dan perempuan yang sentiasa beribadat, yang sentiasa tunduk dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil